hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Fisikal yang tiada udara, ku kelemasan dalam cinta dia. Jika ku dapat meramalkan cinta, adakah dia memiliki 7 perkara? Manja, yang ketiga sopan santunnya, keempat buatkan ku bahagia, yang kelima selalu dijaga, yang keenam jaga-jaga mata, menghormati ibu bapa, itulah 7 perkara. Dah terbukti, ku rasakan dia ada ciri-ciri yang ku cari selama ini, untuk bertahta di hati sanubari. Semakin jauh denganmu, semakin merasa rindu. Selamat tengah hari penonton setia wanita hari ini. Apa khabar? Baik, kami kembali untuk siaran hari Jumaat anda untuk 23 September 2022 bersama dengan saya Fatin Hamimah Yusof dan juga Farin Ahmad. Baik, tengok tanya apa khabar? Semua dah jawab baik. Saya pun khabar baik juga. Okey, baik, terima kasih bersama kami pada hari Jumaat yang penuh berkat, penuh rahmat ini. Dan sebentar saya tadi telah dibuka oleh satu persembahan yang saya kira cukup comel daripada Adia Elda dengan tajuk lagunya 7 Perkara. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan beliau kembali. Tetapi sebelum itu, Fatin, mungkin sedikit kita boleh berkongsi dengan para penonton apa yang terkini. Ya, yang terkini yang mungkin mendapat perhatian ramai di dada-dada akhbar sekarang ini berkenaan dengan prosiding adik Bella semalam, yang mana Peguam Pemerhati Puas Hati Bella dikemukakan sebagai saksi. Jadi pasukan Peguam Pemerhati Kes Pengabaian dan juga Penganiayaan Remaja Sindrom Down adik Bella berpuas hati dengan proses pengemukaan remaja itu sebagai saksi di Mahkamah Session semalam. Dan dalam kenyataan bersama juga memaklumkan keterangan saksi pendakwaan ke-18 iaitu Bella dijalankan secara tertutup menerusi rangkaian secara langsung. Dan dalam perbincangan membabitkan Bella, prosedur ditetapkan mengikut Seksyen 31A dibaca bersama Seksyen 5 Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007, yang mana saksi perlu memberi keterangan melalui rangkaian secara langsung di lokasi selain bilik perbicaraan. Itu yang kami boleh kongsikan untuk ketika ini, yang mana kita harapkan dipermudahkan segala urusan beliau.
Okey, dan juga hari ini pastinya hari Jumaat yang kita akan bawakan sesuatu yang baru untuk anda, mungkin juga nostalgia juga untuk anda, tapi sebelum itu kita nak kata berbual dahululah dengan Adilia berkenaan dengan lagu beliau. 7 perkara. Ya. Apa cerita 7 perkara tu? 7 perkara tu. 7 perkara tu ciri-ciri yang berada dekat Farin. Awak ada berapa perkara? Okey, apa 7 perkara tu? Boleh ceritakan? Yang pertama, setia. setia. Alhamdulillah saya setia. Yang kedua, manja. 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 Yang ketiga, Yang ketiga, sopan santun. itu saya gusar. Yang tu gusar Yang keempat, Yang keempat, buat pasangan dia bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kelima, solat dia jaga. Okey. Yang keenam, jaga mata. Jaga mata. Yang Terakhir sekali. Menghormati ibu bapa. Okey, adalah maknanya saya percaya juga itu adalah merupakan lirik isi lirik di dalam lagu tersebut dan boleh kongsikan kita tentang juga komposernya dengan penulis liriknya. Komposer dan penulis lirik dia adalah Acoy Flu 88 dan Oja. Okey. Saya ada terbaca di YouTube sebulan yang lalu dah dimuat naikkan. Tetapi ada banyak cabarannya. Mungkin boleh kongsikan juga antaranya. Kita nak syuting music video belakang ni. Dia hampir buat ala tukar tajuk tau. 7 perkara jadi 99 perkara. Sebab terlalu banyak cabaran. Sebab kita syuting dekat Cameron Highland, kawasan yang tinggi kan. Musim hujan pula tu, bila musim hujan Cameron Highland dia akan tutup banyak jalan. Kita nak pindah ke destinasi yang berikutnya memang sukar lah. Tapi itulah cabaran dia dan alhamdulillah siap pun, cantik, kemas dan juga menghiburkan. Kalau kita lihat ataupun dengarkan sebenarnya tadi lagu ini orang kata macam catchy, easy listening, lagu yang comel-comel. Memang ini menjadi taruhan Adilia sendiri dan kenapa? Ya betul. Bila Alia dapat rezeki menjadi penyanyi, Alia dan syarikat rakaman Alia iaitu Rusa Music, kita memang dah decide. Okey, Adilia kita akan pilihkan lagu santai dan catchy. So this is my second song. My first song berjudul Tak Mau Mau. Tak Mau Mau pun catchy juga. Kita pun pernah promo di sini. Tak mau. Dah ada 2 dah setakat ni. Apa perancangan selepas ini? Mungkin genrenya bertukar? Ya betul. Saya mengidamkan genre yang lain sebab kita dah keluarkan 2 lagu yang catchy. So my third song coming soon insya-Allah, mungkin ballad ataupun mungkin rock manja kot. Masih lagi ada orang kata elemen manja tu. Ya betul. Manja tu kena ada. Media sosial anda seringkasnya. Boleh follow Alia dekat Instagram Adilia Hilda. So boleh, siapa yang belum tengok lagi music video 7 perkara, bolehlah tengok dekat Rusa Music Channel. Adalah soalan ringkas sebelum kita ke topik kita pada ni. Ada suka kain songket? Suka? Kenapa suka kain songket? Kain songket tu kita automatik rasa tradisional tu. Kita dapat rasa tradisional tu. Bila pakai je songket tu, kita terus berubah watak. Kita terus macam jadi sopan. Ya, betul. Itu minat kita untuk memakainya Adilia dan juga Fatin. Tetapi pernahkah kita juga mengimbas kembali bagaimana cara ia dibuat, di mana asal usulnya, tradisi serta turun-temurunnya? Betul. Ini sebenarnya yang kita nak bawakan hari ini, nostalgia kain. Kita nak orang kata memperluaskan lagi ilmu berkenaan dengan kain-kain fabrik-fabrik yang terdahulu. Tak ada fabrik yang dahulu, tak adalah sekarang ini. Bagaimana untuk kita memartabatkan lagi industri fabrik kita dalam masyarakat kita sendiri. Kalau anda ada sebarang pengalaman atau ada yang anda minat atau ingin kongsikan bersama kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Ya, kita ada 2 tetamu hebat di studio selepas ini. Jangan ke mana, kami berehat seketika. Terima kasih sekali lagi Adilia. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Jenis kain yang saya tahu, premium cotton boy, premium chiffon boy dengan satin made. Kalau saya suka premium chiffon boy lah sebab biasanya saya beli material tu untuk tudung dan dia sangat-sangat mudah bentuk dan kepada peminat kucing, insya-Allah tak melekat bulu tu. Ada jenis cotton, satin and chiffon. Saya paling suka chiffon sebab chiffon kalau untuk tudung dia nak drape tu sangat cantik. Ada silk, linen,
cotton, lycra, apa lagi banyak lagi kot. Viscose kan. Saya rasa lycra because sesuai untuk sport. Lepas tu dia kedap peluh, and then kalau basuh pun cepat je kering. My most favourite satin. Satin sebab I suka. Sebab bila pakai dia nampak terletak, and then senang bentuk untuk I. Lepas tu nampak eksklusif. Sebab I suka material dia, looks very macam eksklusif, classy. Itu dia, ada pendapat masing-masing berkenaan dengan fabrik-fabrik yang kita ada. Harta Malaysia juga lah tempatan yang mana kita nak powerkan semula hari ini nostalgia kain. Kita nak dedahkan lagi banyak ilmu-ilmu sebenarnya berkenaan dengan kain ni. Benar. Okey, sejujurnya saya dan juga mungkin kalau saya boleh tanyakan pada Fadil, kita selalu kita lihat cantiknya songket ni, songket itu, kain ini, kain itu, tetapi benar-benarkah kita faham akan tradisi turun-temurunnya, Fatin? Betul, saya setuju. Dan cara pembuatannya pun kadang-kadang ada yang tidak tahu. Dan juga mungkin juga kita boleh sentuh bagaimana penghasilan, harga untuk kita ketengah lagi dalam masyarakat kita seluruhnya. Baik, kita nak kenalkan tetamu-tetamu kita di studio. Mereka ini tidak asing lagi dalam dunia fashion. Yang pertama kita bersama dengan di sana Datuk Razwan Razwil selaku perekam fashion terkenal. Apa khabar, Datuk? Khabar baik, alhamdulillah. Apa perkembangan terkini tu? Okey. Sekarang tentang simposium lah. Simposium by next week. Yang akan kita ceritakan nanti insya-Allah. Okey, dan kita juga bersama dengan orang yang cukup berpengalaman bukan saja dari segi tekstil, kain dan juga fashion, Puan Fatimah Ismail yang juga pemegang amanah Yayasan Tenun Pahang Diraja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, berkenaan dengan apa yang kita nak ketengahkan, memartabatkan lagi industri fabrik tanah air kita ini. Mungkin Datuk boleh mulakan dahulu. Bagaimana Datuk melihat sekarang ini, dari dulu lagi kan Datuk mengemudi dalam bidang fashion ini kan, bagaimana sebenarnya arus perjalanan fabrik itu sendiri? Okey, kalau kita tengok, kita nak cerita today, hari ini adalah tentang fabrik tradisional atau nostalgia tentang fabrik. So orang cakap pasal Malaysia ni dia tak panggil fabrik, sebenarnya dia panggil kain. Betul. Kain tu bila orang cakap pasal kain, automatically is fabric. So kain tenun, kita ada kain songket, kita ada juga hand drawn batik, kita ada kain lima, kita ada juga kain yang ditelepukkan dan sebagainya. Ini all cabang-cabang kain yang traditional fabric ataupun kain tradisional di Malaysia. Yang mana dari turun-temurun warisan ni dah dibuat di Malaysia almost 200 years lah. So hari ini Puan Fatimah yang saya punya lecturer sebenarnya memang kan pensyarah kaya dari UiTM dah lama, alhamdulillah, kan ceritakan pasal simposium yang akan diadakan by next week. So kita orang ni sekarang tengah busy lah pasal simposium dan sebagainya untuk memperkenalkan fabrik tradisional kita ke mata Malaysia, ASEAN dan juga ke mata dunia. Saya pasti itu juga adalah satu inisiatif untuk terus bagi generasi sekarang dekat dan mengetahui. Baik, Puan Fatimah sendirilah, mungkin kita boleh menambah daripada Datuk sendiri. Kita tahu apa yang kita tahu dan apa yang kita dah sebutkan. Ada tak lagi jenis-jenis kain ataupun kain-kain yang mungkin mempunyai nilai estetiknya tersendiri yang generasi sekarang ramai tak perasan ataupun ramai sebenarnya memang tak tahu? Saya rasa diorang ni pasal sekarang kan nak mudah pakai semua polyester, tak payah gosok benda-benda macam yang ni yang kita bawa sini semua natural dye, natural fiber yang dibuat daripada benang kapas ataupun benang sutra. Yang Nadia nak bagi lecture kat sini. Ini yang kena kongsi dengan Puan. Silakan. Boleh saya cakap pasal sesuatu ni? Teruskan. Yang ni, yang tiga ni ialah tenun yang dibuat di penjara penuh dan penjara bentuk. Mungkin kita boleh di penjara penuh. Mula-mula teknik diikat dulu. Benang ni diikat, lepas tu dicelup warna, lepas tu baru ditenun. Ditenun. Yang ni kira very simple. Stripe. Stripe. Minta Datuk Razwan tolong. Boleh. Ini macam hujan renyai kan. Dia punya ikat dia tu is more like random. Ini adalah berlainan teknik lah. Ini ditenun. Ditenun dengan yang ni menggunakan cotton. Yang ni
sutra. Benang sutra. Itu lembut. Bezanya yang ni lembut sangat ya. Yang ni ada sikit keras. Ya. Puan Fatimah, kalau saya nak tanya, kalau ada banyak dengan rekaan dia, adakah penghasilannya lebih lama? Apa dia? Design ataupun rekaan Oh ya, sure. Yang ni memerlukan masa yang lama sebab dia punya yarns ya. Dia punya benang tu perlu diikat dulu. Ikut susunan warna, diikat dan dicelup. Lepas tu bila dah kering baru ditaruh dalam mesin tenunan, the loom ya. Dan baru nak tenun. Tenunan makan masa lebih kurang depends on the penenun lah. Kalau dia cekap. Saya kira bukan saja penenun Puan tapi kompleksiti coraknya dan juga dan sebagainya. Kadang-kadang dia orang ni yang menenun ni sekarang banyak dibuat di penjara penuh dan juga penjara bentung. Ada 80 orang di penjara penuh, semua ni lelaki, dan 90 orang di penjara bentung yang menenun kain. Dia orang ni kekuatan dia dalam bila dia mesin tu kan, dia loom tu, dia tarik tu, dia pack tu kuat ya. Jadi benang tu tak rapat ya, dia tak kekemasan lah kan. Dia tak longgar kan. Baik. Bagus. Mungkin bagi Puan Fatimah dan Datuk Ira biasa dengan tekstil dan sebagainya memahami apakah itu tenun, bagaimana penghasilannya. Tapi sebenarnya ada kala juga orang mempertikaikan kenapa kain tenunan ini mahal, kenapa adakah ia susah dan sebagainya. Ini kami ingin bawakan anda lebih dekat lagi dengan proses tenunan ini dan lebih menarik apabila kami akan bawakan satu laporan iaitu tenunan di penjara bentung yang disediakan oleh AIN. Kita saksikan. Banggalah, satu perasaan yang sangat bangga sebenarnya. Orang yang macam kami boleh hasilkan produk yang bagus. Sehari selembar benang, lama-lama sehelai kain. Memberi gambaran kepada mereka yang rajin dan tekun berusaha pasti akan berjaya. Sinonim kepada usaha jitu yang dibawakan oleh Jabatan Penjara Malaysia dalam terus mengangkat dan memartabatkan kain tenun Pahang Diraja, hasil sentuhan kreatif jari jemari banduan menerusi program tenunan penjara. Jika dahulu penjara dilihat sebagai tempat untuk banduan ini dijatuhkan hukuman, namun hari ini penjara merupakan pusat koreksional yang melatih para banduan dengan pelbagai jenis kemahiran untuk mempersiapkan diri mereka apabila kembali kepada keluarga dan juga untuk menambah sumber pendapatan apabila mereka keluar nanti. Dan di Jabatan Penjara Malaysia sendiri memberikan pelbagai jenis kemahiran, antaranya di penjara Bentung Pahang ini yang mana bermula daripada tahun 2009 lagi terdapat bengkel tenun Pahang Diraja yang menempatkan 5 orang banduan dengan 2 tenaga pengajar. Namun hari ini pada tahun 2022 terdapat 4 buah bengkel dengan 81 orang banduan yang berkemahiran dalam menghasilkan pelbagai jenis kain tenun Pahang Diraja yang bermutu tinggi. Bagi mengekalkan nilai estetikanya, seni tenunan ini dihasilkan dengan menggunakan teknik tradisional. Para banduan turut diberi latihan untuk memahirkan diri dalam memahami proses penghasilan kain. Bukan sekadar latihan kemahiran, namun ianya dilihat dapat membentuk jati diri para banduan dalam menjadikan mereka lebih berdisiplin dan berkeyakinan. Bagi Ahmad Dhani, menjalani hukuman selama 11 tahun akibat kesalahan dadah satu ketika dahulu, beliau tidak menyangka dirinya diberi peluang mempelajari sesuatu yang baru di dalam penjara. Banyak saya belajar. Salah satu dia daripada kesabaran kita. Selalu saya tak tahu, kalau macam dekat luar saya tak pernah terfikir nak buat kerja macam ni. Bila sampai sini saya cuba belajar daripada zero sampai habis. Bertuah sangat. Memang bertuah sangat. Mana kalau boleh ni saya nak bawa ke depan lagi lah. Bunyi ayunan karak ibarat irama dan lagu yang memecahkan keheningan bagi penghuni yang bekerja di bengkel tenunan ini. Berbaki 4 tahun sebelum dibebaskan akibat kesalahan jenayah seksual, Ahmad yang diberi tanggungjawab sebagai penenun cukup merasa bangga apabila hasil kreatif dirinya dan banduan lain dihargai oleh pelbagai pihak.
semula-mula dulu kita hasil produk macam tak ada apalah, okey just hasil saja. Tapi apabila Tuanku Permaisuri dah bawa mengangkat martabat tenun ni sampai ke persaudaraan antarabangsa, kita pun banggalah. Satu perasaan yang sangat bangga sebenarnya. Orang yang macam kami boleh hasilkan produk yang bagus. Kalau dari segi penyesalan, memang saya menyesal dengan ketidaksabaran saya terlalu mengikut nafsu luar dulu. Jadi bila dah masuk sini tu, alhamdulillah saya bersyukur sangat sebab saya diberi peluang kedua untuk mengubah kehidupan saya akan datang. InsyaAllah. Harapan tu ialah kita nak kembali balik pada keluarga, kan? Kita nak buktikan pada keluarga yang kita ni dah berubah, kan? Boleh jadi lebih bagus daripada sebelum kita sampai kat sini lah. Dan mungkin akan teruskan usaha sama, meneruskan legasi tenun Pahang Nek Raja. InsyaAllah. Seramai 81 banduan yang terlatih dengan kemahiran tenunan akan melalui beberapa fasa pemulihan terlebih dahulu. Selain diberi pendedahan terhadap seni tenunan Pahang Diraja, apa yang lebih membanggakan lagi, hasil tenunan banduan-banduan ini turut dijual dan dibawa ke London Craft Week baru-baru ini. Kalau kita tengok semakin hari, golongan muda tak tahu bagaimana proses membuat kain tenun, songkek, batik. Yang dia tahunya untuk pakai, untuk menggayakan. Tapi dia tak tahu sebenarnya bagaimana proses telitinya dan kelembutan macam mana kita nak buat satu-satu kain itu sebenarnya. Hasil daripada sokongan Permaisuri Agung yang sentiasa mencemaduli turun ke penjara, menyokong para banduan ni. Situ timbulnya satu perasaan, kita tengok Permaisuri Agung ni sebenarnya berjiwa rakyat. Jutaan terima kasih kepada Permaisuri Agung kerana telah banyak memberi satu perubahan di dalam reka corak ataupun dalam pembuatan tenun Pahang. Untuk penghasilan kain tenun ini memerlukan satu penelitian dan satu kerja-kerja yang halus. Di sini kita boleh melatih penghuni sebagai terapi dalam diri, kesabaran dalam diri, yang mana kita tengok latar belakang penghuni ini pelbagai kesalahan, dan ini kita jadikan terapi dalam diri untuk digunakan kemahiran apabila dia bebas nanti. Selain terus menggalakkan generasi muda untuk mengenali kain tenun Pahang Diraja, ia juga dapat menghidupkan tradisi Pahang dan tenunan yang sememangnya menjadi identiti kesenian di Malaysia. Malah dengan adanya latihan kemahiran yang diberi di dalam penjara seakan memberi sinar baharu kepada para banduan untuk melatih diri lebih yakin dalam terus menelusuri perjalanan menempuh kehidupan mendatang dengan peluang kedua yang diberikan. Itu antara laporan yang saya kira cukup perlu kita membanggakan. Sebab apa, kemahiran untuk kita memartabatkan lagi industri kain, songkit dan sebagainya perlu kita ketengahkan untuk semua lapisan masyarakat kita. Dan kalau kita lihat, itulah dia. It's orang kata handmade, buatan tangan, satu seni yang sangat-sangat halus sebenarnya. Okey, Datuk, kalau kita lihat juga mengenai kalau nostalgia kain, bukan saja mengenai kain tenunan dan sebagainya, ia juga satu bukan tradisi Melayu atau Malaysia sahaja, tetapi saya kira ianya nampak serumpun. Kalau kita lihat daripada negara-negara jiran kita pun seolah-olah macam dia ada batik dia, kita ada batik kita, dia ada corak kita. Boleh diulaskan mengenai sebenarnya itu? Sebenarnya yang simposium ni pun tentang traditional ASEAN textile. So bila tradisional ASEAN textile termasuklah Laos, Cambodia, we have Indonesian, termasuk juga Singapura walaupun dia moden dan sebagainya, Myanmar, Thailand dan sebagainya. So kalau kita tengok, bila kita Malaysia sendiri tengok negara-negara ini masing-masing they have their own motif yang mana digunakan di seluruh ASEAN. So kita tahu dah, oh, this is produk Thailand, this is produk Indonesia. Masing-masing ada jati diri.
masuklah kita juga. Bila kita mengenali, especially generasi muda sekarang kan, mengenali warisan tenun, mengenali warisan songket kita, tenun Pahang dan sebagainya. Jadi jati diri tu dia kenal. Dia tahu asal-usul susul galur kehidupan dia macam mana dan sebagainya. Yang sebab tiap-tiap negara tu di ASEAN sendiri pun lain dan di negara kita pun lain. Kita ada Pahang punya teknik is different, songket Terengganu lain. Lepas tu kita ada juga dari macam batik sendiri juga, walaupun traditional fabric yang dilukis tangan, tapi kita import the silk from luar tapi dihasilkan di sini. So teknik-teknik tu totally different. Dari situ juga mengenali warisan, mengenali jati diri. So sekarang ni Melayu ataupun bangsa kita tak dapat kekuatan daripada situ. So sekaranglah masa mengenali jati diri dan budaya warisan kita sendiri melalui fabric. Persyarat Datuk nak menambah ni. Mungkin tak ada. Kita di Malaysia ni kita tak ada natural fiber dia. Macam sutra, benang kapas, benang apa semua diimport daripada luar negeri. Kapas daripada India ataupun daripada Egypt ya. Tapi kita tak tenun sendiri. Kita bawa kain yang dah ditenun. Lepas tu kita cetak ke atas sini di sini. Menggunakan teknik batik ataupun teknik ikat kan. Ikat dulu baru ditenun, things like that. Kalau macam katalah yang ni ya. Saya kira ini corak yang berbeza-beza dari asal-usul yang berbeza. Ini daripada Cambodia. Dia panggil... Boleh tolong angkat sikit. Dia panggil warp ikat. Warp ni benang yang memanjang macam tu. So diikat, di warp baru ditenun. So you get this kind of design. And then dia ada ikat yang memanjang. This one here another ikat. The technique ini lain pula sebagainya. This is more complicated, the ikat. Tapi yang mostly this one kita pakai traditional punya ataupun natural dye. Memang the ASEAN country they use a traditional. Kain benang dia pun benang cotton ya. Rasa it's not it's not soft macam gini. Banyak sebenarnya teknik-teknik yang kita... so saya in charge dekat simposium ni, saya in charge bahagian pameran dan sebagainya. Silalah datang. So kita ada semua negara ASEAN membuat pameran dari daripada 22 sampailah 29-30. So di situ nanti dipamerkan banyak fabrik-fabrik dari negara ASEAN dan sebagainya dan termasuk juga dari Malaysia sendiri. Bukan hanya dipamerkan untuk jualan juga ya. Kalau untuk nak jualan beli juga. Kain daripada Filipina ke daripada Indonesia, pada Myanmar, pada Laos, Cambodia ada di situ. Keseluruhannya berapa banyak penyertaan untuk simposium di simposium ni kita mempunyai, saya dapat confirmation 19 orang yang akan membentang kertas kerja. Berbidang masing-masing. Lain daripada Filipina dia bercakap pasal serat denas ya. Daripada Cambodia dia cakap pasal teknik membuat silk daripada mulberry ke apa-apa kan. So lain perbezaan dia daripada dia punya pakaran mereka. And then you can also see, kita boleh lihat dari segi corak berbeza di antara satu negara dengan, walaupun semua buat satu rumpun. Semua negara di ASEAN ni mempunyai tekstil sendiri, tapi ada perbezaan ni kita boleh identify corak ini datang pada mana. Yang ni kain daripada Indonesia, yang ni kain daripada Burma, daripada Myanmar, daripada Thailand dan sebagainya. Baik, bila kita menyebut tentang tradisi, bila tradisi ni ramai orang muda ni kata, wah ini tradisi tok nenek kita dan sebagainya. Ini tugas yang berat untuk Datuk sebenarnya. Kerana bila kita lihat kepada corak-corak kain dan sebagainya, bagaimana sebagai seorang pelaku fashion yang hebat untuk sentiasa memastikan generasi muda ini merasakan bahawa kain-kain seperti ini, corak-corak seperti ini terus relevan bersama dengan arus zaman. Sebenarnya itulah gunanya macam kita ada simposium memperkenalkan fabrik-fabrik. Orang kata kalau tak kenal tak cinta. So kita kenalkan dulu. So kalau generasi muda bila dia tahu tentang batik, tenun, songket, kita tak pun bersyukur. That kind of word yang dia gunakan terlepuk dan sebagainya. Kadang-kadang dia orang clueless tak tahu apa tu terlepuk apa. So information about traditional fabric ni orang tak tahu. Orang muda pun tak tahu. So kita kena lebih banyakkan informatif bagi pendedahan dan sebagainya. Bila kita ada simposium dan sebagainya ni, kita bagi pendedahan yang lebih
terperinci dan sebagainya, dan kita harap pelajar-pelajar bukan saja pelajar tentang tekstil dan sebagainya ataupun fashion, orang luar pun kalau boleh. rekaan macam mana? Boleh ke kita jadikan dia dress, kita jadikan dia gown? Cuba you ambil kain yang hujung sekali, yang hujung sekali, bawa kain so yang kalau rekaan dan sebagainya, sekarang kita banyak contoh menggunakan perbezaan di antara ni dengan ni. Ini mesin. Okey. Ini walaupun dipanggil batik tapi dibuat dengan mesin, ya. Printing lah, printing. Printing. Okey. Ini blok. Terengganu punya batik. Okey. Dia pakai blok. Blok ni kira macam dia cap tangan. Dia gunakan cara lama tu. You can see the difference between this and this. Ya, walaupun ini boleh dapat lagi fine dia punya ni, tapi teknik dia dah modern. Tapi sekarang masalahnya itulah orang muda bila nampak surface like this and all those things, dia orang tak dapat bezakan because dia orang tak ada ilmu tentang traditional fabric. So salah satu menjiwai benda-benda ni, salah satu kena tahu pasal warisan kita dan sebagainya. Lagi satu, Fatin, awak tak tahu kan? Saya sebenarnya saya boleh mengaku jugalah yang mana saya kurang tahu. Kadang-kadang macam dia punya kaki kain belakang semua kita confuse cara pemakaian. Mungkin dekat sini kita tak boleh salahkan generasi muda dan sebagainya sebab benda tu tak ada cukup information dan sebagainya. Dan kalau tengok pun sekarang benda ni semakin pupus. Kita boleh demo sikit boleh tak? Guna. Lepas tu dengan harga yang terlalu mahal dan sebagainya. So dari sini sekarang kalau ada it's good kalau lepas ni dari mula sekarang kita punya syllabus education dan sebagainya masuk tentang warisan, masuk tentang tenun, masuk tentang songket dan sebagainya, masuk tentang batik. So kita takkan kita bagi informasi dan ilmu kepada mereka. Satu hari dia orang tahu apa beza, dan bila dia orang keluar negeri sebagainya, dia orang pun boleh bercerita kepada generasi akan datang tentang ilmu batik, songket dan tenun. Kita boleh cerita pasal ni tak seronok tak ada demo ni. Betul lah. Saya nak tunjukkan beza di antara batik yang dicetak, kan? Ya, di tengok depan, tengok belakang. Kalau perlukan model, bagi tahu. Depan dengan belakang almost the same. Seolah-olah tak ada beza, ya. Okey. Mungkin kita boleh kita tunjukkan. Senang. Okey. Itu adalah tengok gambar kan. Inilah kot depan belakangnya. Ini depan, ini mana satu? You tahu mana satu depan, mana satu belakang? Saya melihat kepada yang ini. Saya tapi tak banyak beza kan? Betul. Yang ni pula, you can see ini depan dia. Yang ni tak nampak sikit ya. Dia punya perbezaan dia yang belah depan. Mana dia? Belah depan dia lagi terang. Betul. Kan kat belakang ni normally putih tak? Itu dicetak sheet. So dia surface dia ke atas. Saya rasa ini yang depannya. Kan? Mungkinlah ke? Dia lebih terang. Betul ke Fatimah? Batik Terengganu. Terengganu. So betul ini depan Ini depan. So ilmu-ilmu begini sebenarnya yang bila kakinya kita buat simposium dan sebagainya boleh belajar di sini. You can see from di sini lah, kalau nak tengok pun kan dia punya jawapan dia. Biasanya this is what you call salvage. Salvage kain ni akan menunjukkan mana yang dah satu depan, mana belah satu belakang. You can see the difference. Ya. Yang ni depan. Okey. Maksudnya jawapan saya betul ke? Okey. Ini yang depan lah. Ini asyik cerita orang perempuan je, orang lelaki pula aja. Samping kita ni pula macam mana? Okey, samping sekarang ni terlalu banyak kalau kita tengok di market sekarang dengan songket India dan sebagainya, yang mana harganya memang kalau kita tengok memang jauh daripada harga songket buatan Terengganu. Memang kita menghasilkan tenun songket yang kita boleh buat dalam satu hari dalam 1 inci dan sebagainya. That's why harga terlalu tinggi. Bila masuk songket India dan sebagainya, mungkin overhead dia orang lebih murah. Betul. Atau dia orang pakai mesin dan sebagainya, dia harga yang turun jatuh lebih teruk, yang murah sangat dan sebagainya. Dan so itulah peranan kerajaan Malaysia sepatutnya menyekat hasil-hasil dari luar walaupun di negara ASEAN sendiri, supaya hasil dari negara kita dapat diketengahkan dan dimajukan. So bila ramai orang buat, so lebih murahlah harga. So sekarang ramai yang tak buat dah songket ataupun tenun. So jadi harga yang mahal. Selalu kalau kita nak memakai songket, kalau generasi muda sekarang ni nak tunggu kahwin baru majlis rasmi. Majlis rasmi tradisi. Salah satu faktor ekonomi lah. Because harga is so expensive. It's not only that. Pakai untuk majlis-majlis tertentu saja. Bukan itu sahaja. Dia tertumpu kepada material yang digunakan, ya. Menggunakan sutera. Bukan dia punya benang emas tu kan, berat kan, nak pakai untuk hari-hari tak boleh. Tapi sekarang inovasi baru, dia menggunakan benang sutra untuk mendapatkan corak. Juga disongket tapi menggunakan benang yang lembut, yang
bukan metalik. Metalik kalau macam benang kilat-kilat tu kita panggil metalik. Alternatif jugalah. Okey Puan, mungkin antara soalan lain. Minta maaf saya mencelah. Saya tak nak tertinggal tanya soalan ni. Kain cindai ni, orang kata kain cindai satu kain yang sangat hebat, berstatus dan berkelas tinggi. Kenapa dan mungkin ada kisah di sebaliknya? Dia cindai ni sebenarnya dia macam kain lama kan. Untuk kain cindai pilihan anak raja. Dia corak lama. Sekarang ni orang jarang nak buat sebab dia rumit. Nak buat dia kena ikat, dia punya pattern motif tu diikat satu-satu kan, untuk ikat begini tak melintang, ikat menegak. Jadi bila dicantum dia jadi pattern ni, jadi bunga. Itu rumit. Orang sekarang ni tak nak buat lagi dah. Ada 2-3 orang tapi tak ramai. Sebab kerumitan untuk menghasilkan kain tu. Dan saya kira sebenarnya apa yang kita ceritakan hari ini, walaupun saya ringkas tapi saya penuh pengisian dan juga padat, lebih memahamkan lagi kepada mereka di luar sana tentang mengapa ia terlalu istimewa, unik, estetik dan juga harganya mungkin mahal sedikit. Okey. Jadi terus saja mungkin kita nak terus jugalah mengetengahkan kita apa yang kita ada ni di simposium. Di simposium tenun tekstil ni dia bermula di Indonesia, yang first one. Lepas tu dibawa ke Filipina, second one, third one ke Thailand, third one di Terengganu. But fourth one di Thailand, the fifth one di Jogja, sixth di Brunei. Kita dapat kita yang ke-8. Yang jadi akan diadakan tuan rumah yang ke-8. Bila dan di mana? Ini adalah hasil Tuanku Permaisuri Agong sendiri yang membawakan, yang minta daripada Indonesia masa simposium ke-7 tu, Tuanku minta pada Indonesia bagi kat Malaysia instead of Singapore. Singapore supposed to host. Yang ke-8 Singapore tapi dibawa ke Malaysia sekarang. Tuanku lah yang minta. Itu jadi she is being the chairman of pengurusi ASEAN Textiles. For the 8th ASEAN Symposium Textile. And Tuanku akan memberi keynote address dan simposium ni akan dirasmikan oleh Tuli Yang Maha Mulia Tuanku Agong. Okey. Datuk, sampai kepada para penonton, kenapa mereka perlu hadir ke simposium ni? Okey. Salah satunya nak mengenali warisan tradisional kita, especially fabric-fabric tertentu ni lah. And then bila kita tahu tentang fabric-fabric ni, barulah kita senang nak berfashion dan sebagainya. Dan letak bagaimana dan sebagainya. Di simposium ni kita ada semua negara ASEAN pamerkan fabric. Dari situ kita dapat banyak ilmu. So dia buka daripada 9 pagi sampai 5 petang. Dan juga ada buat dia buat present paper dan sebagainya yang boleh masuk juga. Register hari yang sama boleh masuk dan sebagainya di Marriott Putrajaya. Percuma ada yang dibayar, ada yang lunch kita bayarlah, yang tak lunch kita tak perlulah. Okey. So dia kelas tu dia masuk dari pagi pukul 9 pagi dan sampai pukul 5. Dia panggil participants kena register peserta. Boleh dengar apa yang dipresent dari segi paper antara speaker-speakernya? Nanti saya tengok, saya kena tengok. List speakernya terlalu ramai. Ada 19 orang yang terhebat ASEAN di negara ASEAN. Semua pakar dari Indonesia, dari Brunei kita ada Siti Kamila yang akan bercakap pasal songket. Daripada Cambodia akan bercakap pasal tenunan Cambodia yang sebagainya. Dari Indonesia Didik Maulana yang fashion designer yang terkenal. He is also presenting. Dan ramai lagi. 19 orang. Pastinya yang menarik di simposium tekstil itu nanti, jadi pastikan anda beramai-ramai ke sana. Dan seperti mana Puan Fatimah sendiri memakai baju tenunan cukup cantik ini, cukup klasik. Terima kasih sekali lagi kepada Dato' Razon Razon dan juga Puan Fatimah Ismail kerana bersama kita pada ini. Sikit sebanyak pelbagai informasi kita sebarkan kepada generasi muda kita. Terima kasih kerana jemput kita. Sama-sama. Baik, jangan lupa untuk 25 hingga 30 di Putrajaya. Marriott Putrajaya. Okey, baik. Terima kasih. Dan itu sebenarnya sedikit yang boleh kita kongsikan berkenaan dengan topik kita hari ini, nostalgia kain. Cantik-cantik. Dan juga kita rasa itu adalah harta yang perlu kita jagalah. Benar. Dan pastikan anda terus bersama dengan kami. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali lagi
dalam Wanita hari ini, dalam segmen tajaan hari ini kita nak bawakan pegawai pemasaran jamu jelita iaitu Nur Atira. Sudah lama saya tak bersua dengan beliau. Apa khabar Atira? Khabar baik, apa khabar Fatin? Fatin sihat, Alhamdulillah. Dan hari ini apa yang nak kita kongsikan dengan penonton Wanita hari ini? Okey, terima kasih banyak Fatin. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita hari ini. Salam Jumaat atau ucapkan. Jadi yang mana tengah tengok Wanita hari ini dan anda merupakan salah satu penonton setia Wanita hari ini, pasti dah biasa tengok Atira dekat Wanita hari ini. Sebenarnya hari ini Ata nak cakap kepada anda, buat anda yang selalu tengok Atira dan masih belum cuba produk jamu jelita, sebenarnya anda akan tengok perkongsian Atira hari ini. Sebab Ata tahu sebagai pengguna sekarang ni, memang pengguna kita sekarang dah bijak, alhamdulillah. Nak beli produk mesti akan cek ada KKM tak, ada halal atau tak, produk ni diyakini pengguna atau tidak, berkesan atau tidak. Dan apa yang anda perlu tahu, jamu jelita ada semua tu Fatin. Ya, betul. Jangan risau, boleh pakai tanpa was-was. Malah lebih membanggakan, jamu jelita merupakan produk yang telah diiktiraf di peringkat Asia Pasifik sebagai super hair brand. Jadi anda yang nak kulit cantik, nak pudarkan jeragat, nak atasi kulit kusam, wajib cuba putih mulus ni sebab dah 11 tahun di pasaran belum pernah lagi mengecewakan pengguna Fatin. Jadi hari ni Ata nak bacakan pengalaman pengguna yang dah mana amalkan putih mulus yang kongsikan dengan Atira. Katanya kalau beli putih mulus memang beli 2 terus sebab berkesan. Produk ni kulit jadi lebih bersih, kulit jadi sekata, sampai office mate tegur pakai apa. Jadi itu bagusnya putih mulus ni. Ada juga yang kongsikan dengan Atira, kata dah konsum 3 botol. Memang nampak perubahan. Kulit dulu penuh dengan jerawat bernanah. Lepas minum putih mulus, jerawat memang kecut. Muka dah tak gatal-gatal, kulit jadi bersih Fatin. Jadi ini semua berkat penggunaan produk Puat Putih Mulus. Sebab itulah dia tak nak cakap kepada anda. Sebenarnya yang perlu anda ketahui, bagaimana jamu jelita bantu anda merawat masalah kulit. Seperti anda lihat di kaca TV, kami menggunakan bahan-bahan yang terbaik dan pastinya kami tidak menggunakan bahan terlarang sama sekali. Semestinya bahan dan produk ini semuanya berkualiti dan bermutu tinggi dari pemilihan buah-buahan yang tinggi dengan antioksidan daripada pakar nutrisi dan pakar pemakanan bertauliah kami. Jadi jika kulit anda lepas minum makin cantik, makin cerah, masalah kulit pun hilang, adalah kerana bahan-bahan dalam produk ini yang bantu anda dapatkan kulit yang cantik. Yang antaranya seperti tadi yang tertera dekat TV, ada astaxanthin, ada tomato, ada juga buah-buahan antioksidan lain seperti blueberry dan blackcurrant yang terbukti selamat penggunaannya. Sebab tu ramai tanya Atira, kalau ibu menyusu boleh minum ke tak? Boleh minum. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita hanya menggunakan bahan semula jadi, buah-buahan bermutu tinggi yang berkualiti untuk berat masalah kulit anda. Jadi jika anda konsum, pasti lepas ni anda merupakan salah satu yang akan kongsikan pengalaman dengan Atira macam mana bagusnya produk ni dah bantu rawat masalah kulit anda. Anda sangat berpuas hati dan happy dengan kulit sekarang. Itu ada satu produk. Betul. Mungkin kita ada seterusnya, Atira. Okey, seterusnya kita dah bercakap tentang putih mulus. Seterusnya Harum Jelita. Ini merupakan orang kata apa, produk pembersih bagi intim wanita. Kita tahu menjadi wanita ni bukan mudah. Kadang-kadang bila kita ni salah makan, salah pilih fabrik pakaian dalam, ataupun kadang-kadang bila kita orang kata apa, terdedah dengan panas selalu pun menyebabkan kadang ada iritasi dan sebagainya, jadi sensitif. Dan apa yang bagus tentang Harum Jelita, nampak je kecil, harga pun murah, RM18.90. Jimat sebenarnya. Dan lagi jimat boleh pakai 2 hingga 3 bulan sebotol kecil ni. Jadi sangat jimat. Dan dalam Harum Jelita ada pegaga, ada kandungan manjakani, ada kandungan kecut Fatimah yang mana baik untuk bantu beri kesegaran sepanjang hari, bantu atasi masalah keputihan dan bantu anda untuk orang kata apa, ada bagi intim yang lebih selesa supaya tidak ada masalah kegatalan dan sebagainya. Jadi lagi-lagi wanita ni tak tahu, terutama wanita yang mengandung lagi sensitif. Lagi kadang-kadang tu kalau kita ni salah makan, tak cukup makan, ada masalah keputihan, ada sebagainya. Dan anda memang perlukan pencuci wanita yang orang kata apa, berasaskan herba semula jadi seperti Harum Jelita, yang mana bahan-bahan dalam Harum Jelita tadi sangat bersesuaian untuk bantu atasi masalah tersebut. Dan yang paling penting sangat jimat, tak payah beli every month. Sebab tu boleh pakai 2-3 bulan Fatin. Boleh tahan 2-3 bulan. Okey, itu berkenaan dengan kita punya Harum Jelita. Betul. Lemon Curve pula. Okey, ini yang terakhir buat hari ini. Sebenarnya produk ini cukup orang kata apa, melengkapi lah untuk kulit, untuk bahagian intim dan juga untuk orang kata apa, untuk yang nakkan berat badan ideal. Sebenarnya Lemon Curve ni adalah produk formulasi daripada inulin, iaitu dietary soluble fiber. Dan kenapa kita pilih inulin? Sebab inulin jika anda amalkan produk Lemon Curve sebelum makan, bantu mengenyangkan. Amalkan selepas makan, bantu melawaskan. Sebab kadang-kadang ada orang yang seminggu 2 kali je membuang, ada yang seminggu 3 kali je membuang. Tapi kita makan hari-hari. Apa yang kita makan tak seimbang dengan apa yang keluar. Jadi itu sebenarnya membahayakan sebab bila banyak toksin dalam badan akan jadi racun. Benda ni yang menyebabkan penyakit. Jadi sebab tu kita menggunakan ekstrak daripada inulin. Dalam Lemon Curve ni ada inulin, kita boleh nampak ada teh hijau, ada citrus, ada guarana, yang mana penggunaan produk Lemon Curve ni bantu anda untuk dapatkan berat badan ideal. Yang jika anda amalkan selepas makan, bantu
untuk singkirkan lebih makanan tidak terhadam, bantu untuk singkirkan toksin. Kadang-kadang ada yang kadang-kadang lepas makan tu terlebih banyak makan, nak tidur pun perut tu penuh, tak selesa, rasa terlalu kenyang, terlalu padat sampai kadang-kadang tu nak membuang pun susah. Jadi boleh amalkan kaedah 1 hari 1 sachet penggunaan lemon curve. Sebab rata-rata yang dah amalkan lemon curve kongsikan dengan Atira, memang alhamdulillah dia kata sistem perlawasan lebih lancar, rasa badan lebih ringan dan sebagainya. Dan lemon curve untuk trial pack, anda boleh cuba pack kecil daripada Atira ni. Ini RM35, 10 sachet. Pack besar RM59.90, 20 sachet. Jadi nak cuba, boleh cuba yang pack kecil, tak ada masalah. Nak stok tahan lama, boleh dapatkan pack besar pun tak ada masalah. Secara ringkas dia, Atira. Secara ringkas dia, buat anda yang nak kulit cantik dan anda mahukan produk yang selamat penggunaannya, produk yang berkualiti, produk yang terbukti diyakini pengguna. Jangan lupa dapatkan produk Puak Putih Mulus. 11 tahun di pasaran, semestinya merupakan produk yang selamat penggunaannya. Berharga cuma RM30.90. Pencuci bahagian intim wanita harum jelita RM18.90. Banyak kebaikan dia, bantu beri kesegaran, atasi bau-bauan dan juga bantu elakkan kegatalan dan sebagainya. Dan seterusnya Lemon Curve, nakkan berat badan ideal, nakkan tubuh badan lebih menawan, lebih mudah berfashion, boleh cuba Lemon Curve. Ada 2 saiz, pack kecil RM35.90, pack besar RM59.90. Dan kesemua produk ni boleh dapatkan di kedai jamu, belian secara online di Jombai dan juga Shopee. Iya, itu lengkap dengan pengisian dan juga maklumat berkenaan dengan produk-produk daripada Jamu Jelita. Terima kasih kita nak ucapkan sekali lagi kepada Pegawai Pemasaran Jamu Jelita Nur Atira Samsudin. Terima kasih Atira. Baik penonton, kita akan berehat seketika. Sekembali nanti kita ada sesuatu yang nak kami tunjukkan kepada anda. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, seperti mana kita dah kongsikan pada awal, kali ini kita dah tengok pula bukan saja pakaian tetapi kita juga boleh buat kotak songket. Kita boleh buat craft bersama dengan Puan Suhana. Terima kasih Puan Suhana bersama dengan kita pada hari ini. Okey, jadi ini yang besar-besar agaknya hari ini dalam kadang-kadang 3-5 minit, apa kita boleh tunjukkan pada para penonton? Silakan Puan Suhana. Okey, dalam masa ini kita hanya tunjukkan macam mana kita nak balutkan bahagian penutup kotak ni yang menggunakan kain songket. Kain yang cantik tu yang kita akan jadikan satu kraft tangan songket. Saya melihat pada atas penutupnya sahaja songket, bawahnya kita menggunakan kain biasa. Ini kita tunjuklah kita. Baru cantik sikit kita tunjuk penonton. Satu mungkin untuk satu unit tu berapa lama masa diambil? Okey, kalau yang dah biasa macam kita dah orang kata hari-hari kita buat kan, 1 minit boleh siap sebenarnya. 1 minit dah Farid. Okey, tapi saya kira untuk persediaan awal ialah di mana kalau kita tengok kita potong kainnya mengikut kepada ukuran kotak ataupun penutup kotak yang kita nakkan tu. Okey, adakah tentang pemilihan kain songket ni dia apa-apa songket pun boleh ataupun mungkin ada grade-grade-nya atau bagaimana Puan? Okey, kita ikut grade juga sebab kita buat produk ni ikut bajet pada pelanggan. Bajet yang diberikan pada pelanggan kita. Sebab memang ada permintaan yang mana dia nakkan songket yang memang yang grade yang tertinggi. Kalau kat sini mana yang paling rasa macam yang premium? Premium ni yang kuning diraja ni. Kuning diraja. Kuning diraja. Dia agak premium sikit kain dia. Sebab kita ada songket ni memang ada kategori dia. Lepas tu daripada yang tradisional sampailah kepada yang moden. Dan dia ada kadang-kadang orang cakap apa beza tradisional dengan moden. Betul. Okey, yang tradisional ni benang dia tu dari benang emas dan perak saja. Tapi yang moden warna tu dah ada. Dia dah masukkan beberapa warna. Macam seperti ni. Mana? Seperti ni dia ada dia selitkan warna lain sikit warna yang dimasukkan. Ada juga yang mungkin kita tak bawa. Dia ada masukkan warna-warna. Dia ada warna-warni sikit. Macam ini pun. Minta maaf. Ini pun warna-warni ni saya rasa. Ini pun ini moden. Yang ini tradisional. Okey, melihat kepada semua hasil craft yang dihasilkan Puan Suhana ini kan, ada berapa jenis sebenarnya? Kita nampak ada box yang besar, ada juga uncang. Adakah ini bergantung kepada permintaan pelanggan juga? Ya, sebenarnya kita terlalu banyak sebenarnya. Kita bahagikan kepada 3 kategori kotak songket ni untuk kotak songket. Kategori pertama, kotak songket untuk cenderahati perkahwinan yang mana dia bersaiz lebih kecil. Okey, yang kedua, hati tak boleh nak order tu lah. Yang kedua,
kotak songket yang bersaiz hantaran. Hantaran. Okey, contohnya ada di sini. Ada. Itu kebiasaannya lah. Kita kan hantaran ni semua ni full songket kita panggil. Ini maksudnya hantaran tu ditutup lah. Ditutup, hidden kan sekarang. Tapi nak gubah pun boleh. Cuma tukang gubah hantaran tu dia akan naikkan penutup. Sambil-sambil kita bersembang tu saya ini kita paling penting sekali, proses paling penting saya tengah ditunjukkan di kaca TV sekarang ni, bagaimana kita nak melekat songket tu. Katanya bukan mudah puan Susah sebab pertama bila kita nak balut bahagian kotak songket, kita kena tengok urat kain songket tu dulu. Tips okey. Urat kain, sebab kain yang ditenun dia ada urat kain dia yang mana kita kena tengok. Bila kita dah potong, hala mana urat kain tu pergi. Ini kalau maknanya kan kalau songket tu menggunakan yang orang kata murah lah, lepas tu keras, memang susah lah tapi kalau dalam buat kotak songket, kain yang keras tu lagi senang sebenarnya. Senang dibentuk. Berbanding kalau dia orang dah suruh kita buat batik. Batik dia agak rumit sikit sebab kain dia agak lembut. Okey, itu antara saya kira cabaran-cabaran lah untuk kita menghasilkan. Okey, mungkin juga boleh kongsikan kalau bekas-bekas begini selalunya apa yang boleh diletakkan? Okey, yang paling popular untuk majlis-majlis ialah dia orang letak dodol. Dodol. Okay. Sebab sekarang ni telur ayam tu cuma dekat macam ni yang untuk letak telur ayam. Mungkin cincin pun boleh? Boleh. Kita letak kotak cincin tu kat dalam. Cincin. Ada yang letak moden punya, dia orang letak tapi coklat. Ini satu soalan lah. Selalunya orang kata bila kita order craft-craft seperti ini, kita rasa benda ni hanya untuk sementara saja. Tapi sebenarnya dia boleh untuk jaga masa panjang, untuk menjadi bukan saja hiasan tapi juga orang kata kotak untuk perhiasan di rumah. Organizer box di rumah lah sebenarnya. Letak barang kemas pun boleh. Nampak letak barang kemas. Kita nak letak macam Farin mungkin banyak koleksi jam tangan kan. Ini pun saya tak pakai ni. Okey, Puan apa lagi yang dihasilkan oleh Puan Suhana selain daripada hasil kraft tangan songket ni? Okey, selain kita buat kraft tangan songket, kita ada juga kita memang tertumpu kepada fabric sebenarnya. Sebab susah. Benda ni kita boleh kategorikan sebagai satu yang susah dan rumit. Risau pula saya tengok gam ni. Kita tarik sikit. Okey, dah siap. Senang je, betul lah. Kalau Puan Suhana mungkin beberapa minit. Kalau kita mungkin lama sikit lah. Okey, boleh kongsikan IG juga di mana kalau mereka berminat nak nampak hasil-hasil daripada Puan Suhana. Okey, mereka boleh tengok semua hasil kerja saya di dalam Instagram Iris Delight atau boleh search melalui songket box atau kotak songket by Iris Delight melalui Facebook Iris Delight juga. Sebenarnya Fatin, memang berkaitannya juga dengan topik kita hari ini. Kalau kita lihat terus memartabatkan kain-kain tradisi kita, ini adalah salah satu daripada caranya lah. Kalau kita lihat bukan saja kotak-kotak seperti mana kita saksikan tadi, pelbagai lagi kita boleh buat beg duit, handbag untuk cover buku dan sebagainya. Jadi ini satu yang cukup menarik. Kalau kita nampak luar biasa dekat sini. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Suhana dan juga Farin. Kita nak kongsikan sesuatu dengan penonton. Okey. Baik, ini mengenai sebelum tu mungkin ini mengenai bola sepak. Bola sepak itu Piala Raja Thailand 2022 yang telah pun berlangsung semalam. Tahniah Harimau Malaya yang telah pun menewaskan Thailand pada malam tadi, dan teruskan bersama dengan TV9 iaitu pada hari Ahad ini 25 September bagi penentuan tempat ketiga dan keempat dan juga peringkat akhir Tajikistan menentang Malaysia. Okey, dan ini mungkin untuk mereka yang minatkan cerita seram, TV3 Detik 12 Malam yang mana seramkan malam anda dengan aktiviti paranormal berdasarkan pengalaman sebenar dalam rancangan Detik 12 Malam bersama pemburu hantu yang tidak asing lagi, Saiful Azmi. Setiap Jumaat jam 11.30 malam. Malam inilah masanya untuk anda mengintai dimensi gaib. Okey, ini dia Detik 12 Malam. Baik, alang-alang kita cerita pasal songket ni, kita bersambunglah cerita-cerita pasal ni juga ke esok, Fatin. Saya dengar cerita awak nak buat kenduri esok. Saya ada buat rewang sikitlah, jemput datang. Jangan lupa jemput Puan Suhana sekali. Mungkin rewang-rewang tu kita boleh kaitkan dengan majlis perkahwinan ataupun apa saja yang melibatkan gotong royong komuniti kita lah. Betul. Generasi sekarang ni Puan Suhana setuju tak dengan saya kalau mereka tak tahu sebenarnya rewang tu apa, betul lah betul. Memang ada pengalaman? Ya, memang ada pengalaman pelanggan kita. Dia orang tak tahu rewang tu
apa-apa. Bila kita sebut nak merewang, dia mungkin dia orang sangkakan tempat yang saya sebut. Dia sebenarnya kalau kat kampung tu rumah besar, tanah besar, ramai-ramai orang kampung datang, ada kenduri dan sebagainya bersama-sama. Jadi itu yang kami bawakan kepada anda pada hari esok. Jadi terus bersama dengan Fatin dan juga Sugita untuk rewang kenduri esok. Nak tahu kemeriahannya, kita jumpa esok. Terus jaga diri anda, selamat hujung minggu, selamat terus menjaga diri anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Sana. Dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi.